Untuk video kali ini, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan PDPC Prinsip Perakaunan bagi tingkatan 4, iaitu modul 1, pengenalan kepada perakaunan. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa kembali kita. Saya Cikgu Irni binti Bakri, mengajar di SM Lokyu Kota Kinabalu. Bagi yang baru singgah ke channel saya ini, saya mengucapkan berbanyak terima kasih dan selamat datang ke channel saya. Bagi yang baru di dalam channel saya ini, saya banyak berkongsi berkaitan dengan PDPC Prinsip Perakaunan bagi tingkatan 4 dan 5. Oke, kita mulakan. Ini ialah pengenalan kepada perakaunan 1.1, perakaunan subbidang perakaunan kerjaya dan badan profesional. Standard pembelajaran yang pertama ialah maksud perakaunan. Apa itu simpan kira dan perakaunan? Kitaran perakaunan yang melibatkan 8 peringkat, dan kita akan fahami ke-8 peringkat dan maksudnya sekali, dan 4 subbidang perakaunan, profesional dan profesion perakaunan, dan yang terakhir kita akan belajar berkaitan dengan badan perakaunan. So, apa itu simpan kira? Simpan kira ialah proses perakaunan yang meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan melapor rekod-rekod perakaunan. Okey, apa itu perakaunan? Perakaunan mencakupi bidang yang lebih luas, iaitu meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, seperti juga simpan kira, tetapi tambahan dalam perakaunan ialah dia menganalisis, mentafsir, merancang, menilai dan merumus. So, skop untuk perakaunan lebih luas. Okey, berbanding simpan kira. Kita ke kitaran perakaunan. Apa itu kitaran perakaunan? Kitaran perakaunan ialah tata cara menyediakan rekod perakaunan yang bermula daripada dokumen sumber hingga ke catatan penutupan. Okey, ini ialah kitaran perakaunan. Kita ada 8 kitaran perakaunan. Yang pertama ialah dokumen perniagaan. Dokumen perniagaan terbagi kepada 2, iaitu dokumen sumber dan dokumen bukan sumber. Ia adalah bukti bertulis sesuatu urus niaga telah berlaku. Kita ke peringkat yang kedua dalam kitaran perakaunan, iaitu buku catatan pertama atau BCP. Terdiri daripada jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. Kita pergi ke ketiga pula, iaitu ledger. Ledger merupakan catatan dari maklumat daripada buku catatan pertama dipindahkan ke dalam ledger mengikut sistem catatan bergu. Selepas ledger, kita ada imbangan duga yang menyenaraikan baki-baki semua akaun dalam ledger, daripada ledger ke imbangan duga. Seterusnya ialah pelarasan, peringkat yang kelima, iaitu urus niaga diselaraskan pada tarikh imbangan sebelum kita menutup akaun. So, yang keenam, imbangan duga terselaras. Kita akan ada lagi baki senarai baki semua akaun termasuk yang telah diselaraskan tadi. Peringkat yang ketujuh ialah catatan penutupan, di mana semua akaun hasil dan belanja akan ditutup dan dipindahkan ke akaun perdagangan untung rugi. Yang terakhir ialah penyata kewangan yang terdiri daripada akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Itulah 8 peringkat yang terdapat dalam kitaran perakaunan. Seterusnya kita tengok pula 4 subbidang dalam perakaunan. Yang pertama ialah perakaunan kewangan.
Dalam perekonomian kewangan, ia melaporkan maklumat perekonomian dalam bentuk penyata kewangan dan digunakan oleh pengguna dalaman dan pengguna luaran. Subbidang yang kedua pula ialah perekonomian pengurusan. Perekonomian pengurusan menyediakan maklumat untuk pengguna dalaman. Subbidang yang ketiga pula ialah pengauditan, iaitu memeriksa atau menyemak dokumen perniagaan dan rekod kewangan untuk sakan betul dan tepat dengan mematuhi standard piawaian yang diterima umum. Subbidang yang keempat pula ialah percukaian. Merancang hal-hal percukaian dan menyediakan penyata cukai bagi pihak syarikat. Seterusnya kita lihat pula apa maksud profesional. Seseorang yang pakar dalam bidang tertentu, mempunyai komitmen dan minat yang mendalam terhadap kerjayanya. Seseorang akauntan itu dianggap sebagai profesional kerana dia mahir dalam bidang perekonomian. So, kita lihat profesion perekonomian yang terdapat di Malaysia. Yang pertama ialah accountant, juru audit, pengurus dana, penasihat kewangan dan ketua pegawai kewangan. Seterusnya, kita lihat pula ciri-ciri kepimpinan seorang accountant. Ciri yang pertama ialah integriti, iaitu bersikap jujur. Yang kedua ialah credibility. Seorang accountant perlu menyampaikan maklumat perekonomian secara adil dan objektif. Ketiga, accountability, bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Next, kita tengok pula kod etika accountant profesional. Yang pertama, kompetensi. Kedua, integriti. Ketiga, kerahasiaan. Keempat, objectivity, dan yang kelima ialah sifat profesional. Okey, seterusnya kita kepada yang terakhir, badan perekonomian. Kita tengok badan perekonomian yang pertama ialah Badan Kawal Selia. Institut Accountant Malaysia atau MIA ditubuhkan pada tahun 1960 di bawah Akta Accountant 1967. Fungsinya menentukan kelayakan untuk ahli dan memberi latihan, pelajaran dan peperiksaan kepada ahlinya dan menetapkan peraturan atas amalan profesion perekonomian. MIA juga berfungsi mempromosi dan mempopularkan profesion perekonomian di Malaysia. Yang kedua iaitu Badan Penggubal Piawaian. Di bawah Badan Penggubal Piawaian kita ada satu, iaitu Lembaga Piawaian Perekonomian Malaysia atau MASB. Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1997 dan berfungsi sebagai penggubal dan penerbit piawaian perekonomian di Malaysia. MASB juga menyemak dan membaiki piawaian perekonomian sedia ada dan bertindak sebagai penasihat kepada akauntan. MASB juga menentukan keperluan minimum dan garis panduan dalam menyediakan laporan kewangan. Seterusnya kita pergi kepada badan perekonomian yang ketiga iaitu Badan Profesional Perekonomian. Kita ada 3 di sini iaitu Institut Accountant Awam Pertauliah Malaysia, MICPA. Kita ada yang kedua CIMA iaitu Chartered Institute of Management Accountant dan yang ketiga ACCA
Association of Chartered Certified Accountants. Ketiga-tiga badan ini memajukan profesion perakaunan di Malaysia dengan memberi latihan dan peperiksaan. Tujuannya untuk melatih dan melahirkan akauntan bertauliah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.